Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun di dalam kuliah online yang membaca kitab Sahih Al-Bukhari, anjuran Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia. Dan kuliah kita yang lepas kita berhenti pada hadis yang ke-90 di dalam bab di dalam kitabul ilm, kitab ilmu, babul ghadab fil mau'izah wa ta'lim idza ra'a ma yakrah. Bab pada membicarakan tentang marah ketika mana memberikan nasihat dan pengajaran apabila seorang guru melihat perkara yang tidak disukainya. Maksudnya Al-Imam Al-Bukhari nak bagi tahu kepada kita bahawasanya dalam pengajaran, bahawasanya dalam pembelajaran, seorang guru boleh untuk memarahi anak muridnya apabila anak muridnya melakukan sesuatu perkara yang tidak disukai. Dan pengajaran itu ataupun ilmu yang disampaikan ketika marah itu tidaklah dianggap sebagai ilmu yang batil selagi mana ia dikeluarkan ataupun selagi mana seorang guru itu memberikan ilmu itu berdasarkan kepada maklumat yang betul dan fakta yang betul. Ini berbeza dengan keadaan di mana seorang qadhi, seorang hakim, yang mana di sana ada riwayat yang melarang seorang hakim untuk memberikan keputusan mahkamah dalam keadaan dia berada dalam situasi marah, kerana berkemungkinan ia akan mengganggu proses kehakiman, ia akan mengganggu proses keputusan. Berbeza dengan pengajaran dan pembelajaran yang mana ia tidak berkaitan dengan hukuman, dia tidak berkaitan dengan undang-undang, dan dia tak berkaitan dengan kita panggil sebagai uqubah ataupun denda, hukuman buruk, tindakan undang-undang dan sebagainya. Kerana ia melibatkan hak manusia, maka tidak perlu, tidak boleh untuk seorang hakim berhukum dalam keadaan marah. Berbeza dalam pembelajaran dan pengajaran, yang mana pelajaran dan pembelajaran ini sedikit berbeza. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia tidak melibatkan undang-undang, tidak ada tomahan di sana. Maka guru selagi mana dia memberikan ilmu yang benar, selagi mana dia memberikan fakta yang betul, walaupun dia marah kepada anak muridnya waktu pembelajaran sedang berlaku, maka selagi mana ilmu yang diberikan adalah ilmu yang benar, ia dianggap sebagai ilmu yang benar dan boleh diterima. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita masuk kepada hadis yang ke-91 hari ini insya-Allah, hadis yang ke-91. Saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hadis yang kita nak baca pada hari ini supaya kita boleh baca sama-sama lah. Baik. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Muhammad
qala haddatsana Abdul Malik bin Amr al-Aqadi qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal al-Madini an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Yazid maula Munba'ith an Zaid ibn Khalid al-Juhani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun 'anil luqatah faqala i'rif wika'aha aw qala wi'a'aha wa 'ifasaha thumma 'arrifha sanah thumma istamta'ti biha fa in jaa'a rabbuha fa'addiha ilayhi qala fadalatul ibil faghadib hatta ihmarrat wajnatahu aw qala ihmarra wajhuhu faqala wama laka walaha ma'aha siqa'uha wa hidha'uha taridul ma wa tar'a ash-shajar fadharha hatta yalqaha rabbuha qala fadalatul ghanam qala laka aw li akhika aw lidhib. Inilah hadis yang Al-Imam Al-Bukhari masukkan di dalam sahih dia sebagai hadis yang ke-91. Yang mana maksudnya, kata Al-Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami. Ni guru Imam Bukhari lah. Kata Abdullah, Abdul Malik bin Amr al-Aqadi telah menyampaikan kepada kami. Katanya, Sulaiman bin Bilal al-Madini telah menyampaikan kepada saya, telah menyampaikan kepada kami daripada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, daripada Yazid maula Munba'ith, daripada Zaid bin Khalid al-Juhani, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid bin Khalid, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang lelaki tentang luqatah. Nabi ditanya oleh seorang lelaki tentang luqatah. Apa itu luqatah? Luqatah ini adalah satu istilah syarak yang bermaksud harta yang dijumpai di tempat awam dan tidak diketahui sesiapa pemiliknya. Kalau harta tu dijumpai di tempat yang khusus, pemilik dia lah punya. Contohnya kita jumpa duit dalam rumah kawan kita, kita ziarah dia, kita jumpa duit bawah kursi dah, dia punya lah. Itu bukan luqatah, sebab rumah itu rumah dia. Berbeza dengan tempat awam ataupun tempat yang dimasuki oleh ramai orang awam, maka kita jumpa tu harta tu dipanggil luqatah. Maka sahabat ni dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum luqatah. Ulama berbeza pendapat tentang hukum luqatah ni. Jadi sebab apa ulama berbeza pendapat? Kerana hadis yang ada dalam masalah ini tidak begitu jelas. Kita tengok dulu hadis ni, ya, nanti saya huraikan. Lelaki ni tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang luqatah, tentang harta yang dijumpai di tempat awam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi katalah, Nabi kata i'rif wika'aha. Nabi kata kamu kena, yang jumpa ni, kalau nak ambil harta tu, kamu kena kenal dulu pengikat dia. Kamu kenal dulu pengikat bekas harta yang kamu jumpa. Ataupun Nabi kata wi'a'aha wa ifasaha. Ataupun Nabi berkata kamu kena kenali dulu kantung dia dan tutup bekas dia. Kenapa Nabi kata kepada orang yang nak kutip ni kena kenal dulu benda dia? Kena kenal dulu tali pengikat dia. Kena kenal dulu bekas dia. Kena kenal penutup dia. Dalam bahasa yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberikan isyarat, kamu kena kenal dulu sifat-sifat dia dan ciri-ciri dia. Kamu kena kenal dulu. Bila nampak je harta, kenali dulu sifat-sifat dia. Sifat dia apa? Mungkin warna dia, mungkin saiz dia, mungkin jumlah dia, kuantiti dia dan sebagainya. Kenali dulu, Nabi kata. Yang ni the first step. Kenal dulu. Kemudian Nabi kata summa arifha sana. Kemudian hendaklah kamu
melakukan melakukan pengumuman. Kamu kena buat pengumuman selama 1 tahun. Pengumuman ni apa dia? Kena pergi bagi tahu ke orang, saya jumpa satu jenis harta. Saya jumpa harta, kena buat pengumuman lah setahun. Setahun kena buat pengumuman. Jangan berhenti buat pengumuman. Okey. Kemudian Nabi kata summastamta'ti biha, setelah selesai setahun berlalu dan tak ada orang datang bagi tahu itu harta dia, maka kamu boleh mengambil manfaat daripada harta yang kamu jumpa itu setelah setahun berlalu. Fa in jaa rabbuha, bila tuan dia datang, fa addiha ilai, kena bagi jugalah. Walaupun lepas setahun kita dah memiliki benda tu, kita dah guna dah benda tu, kita datang tuan dia, maka kita kena bagi kat dia lah, kerana dia adalah tuan asal. Walaupun kita dah buat pengumuman setahun, dia tak datang. Kerana apa? Kerana hakikatnya kita memang telah menggunakan harta dia. Tapi berdosa tak kita guna harta dia? Tak berdosa. Kerana Nabi SAW kata lepas setahun kita buat pengumuman, kita dah boleh untuk pergunakan. Tapi kalau dia datang juga lepas setahun, still kena gantilah. Still kena ganti. Qala, maka sahabat yang bertanya ni ditanya lagi. Dia kata fadalatul ibil, bagaimana pula dengan unta yang hilang? Maksudnya kita tengok jalan dekat tengah-tengah padang pasir, kita bermusafir, kita bawa unta kita, tiba-tiba tengah-tengah padang pasir tu terjumpa pula ada seekor unta yang tak tahu mana tuan dia. Zaman dulu tuan-tuan, kenderaan unta lah. Jadi mungkin tuan dia tengah tidur bawah pokok, unta ni terlepas. Kan unta ni dia suka jalan pelan-pelan, lepas dia hilang. Itu unta punya sifat. Sebab tu orang Arab ni, kalau zaman sekarang ni, kalau tuan-tuan tengok, orang Arab ni dia ada pakai shimak dengan igal. Igal tu yang bulat atas kepala. Dia pakai atas reban dia, tutup kepala, lepas tu dia pakai benda tu kan. Benda tu asalnya dikatakan adalah budaya orang Arab zaman silam, yang mana mereka kalau bermusafir, mereka bawa unta. Jadi bila unta ni duduk, kita kata bersimpuh. Boleh kata unta bersimpuh? Saya pun tak tahulah bahasa Melayu ni. Bila unta ni duduk je melipatkan dia punya lutut, maka benda yang ada atas kepala Arab tu akan letak di lutut unta tu supaya unta tu tak boleh bangun. Terkuncilah dia punya lutut, tak boleh nak tegak. Jadi bila nak bermusafir balik, dia orang akan buka dan tak tahu mana nak letak atas kepala. Itulah asal pakaian Arab tu. Baik. Jadi kita tahulah di mana asalnya orang Arab ni punya pakaian. Jadi sahabat ni dia tanyalah, bila Nabi SAW kata mana-mana orang yang jumpa harta, kena kenali dulu bekas harta tersebut, kena tahu kuantitinya, kena tahu ciri-ciri dan sifatnya, kemudian kena buat pengumuman selama setahun. Lepas tu boleh ambil manfaat. Kalau datang tuan dia, kena bagi. Kena bagi. Dia tanyalah pula, dia minta perincian, dia kata macam mana pula kalau unta yang hilang? Kalau unta hilang, kita jumpa unta yang tak tahu tuan. Nampak macam ada tuan, tapi tak tahu siapa tuan. Dia boleh ambil tak ya Rasulullah? Bila soalan ni ditanya kepada Nabi SAW, Nabi pun marah. Nabi SAW marah. Maka sebab itu dia kata Nabi faghadib hatta mahrad wajnatah. Nabi SAW marah sehingga muka Nabi ni jadi merah. Muka Nabi jadi merah sungguh. Sebab Nabi kan cerah. Macam saya ni kalau merah ke tak merah tak nampak, sebab muka saya ni lebih kepada coklat gelap kan. Tak nampaklah merah tu. Tapi Nabi ni dia cerah. Jadi bila dia marah tu nampak kemarahan. Aisyah pun kata, dalam hadis yang lain Aisyah pernah nampak Nabi marah sehingga hatta yu'rafal ghadabu fi wajhi. Nabi nampak kemarahan tu nampak dekat muka Nabi. Menunjukkan Nabi ni ciri-ciri manusia dia tu masih kekal ada pada dia lah. Kalau Nabi ni orang buat lawak depan Nabi, orang bergurau depan Nabi, Nabi ketawa. Nabi sendiri pun bergurau dengan sahabat, Nabi ketawa. Ada waktu Nabi marah. Ustaz, ada hadis Nabi kata jangan marah, tiba-tiba ni Nabi marah pula.
Kan ada hadis orang sahabat datang jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, beri pesanan kepada saya. Ya Rasulullah, tolong beri teguran kepada saya. Tolong beri pesan. Saya nak apa nasihat yang terbaik untuk saya?" Nabi kata, "La taghdab, la taghdab, la taghdab." Nabi ulang perkataan tu. Nabi kata, "Jangan marah, jangan marah, jangan marah." Yang tu Nabi kata jangan marah, yang ni Nabi marah pula. Macam tak konsisten. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila nak membaca hadis, kita kena baca pelbagai hadis yang ada. Kita kena faham hadis berdasarkan holistik. Kita kena ada pemahaman yang holistik, maksudnya menyeluruh. Tak boleh faham sekerat-sekerat. Nanti kita akan nampak percanggahan. Bila Nabi SAW mengatakan jangan marah, bukan maksudnya hilangkan perasaan marah itu secara total. Kan? Macam kita lah, kita tengok satu orang marah, kita kata janganlah marah. Macam mana jangan marah? Dia dah marah dah. Bila seseorang itu melarang jangan marah, bukan bermakna kena buang perasaan marah, kerana perasaan marah itu adalah normal bagi manusia yang waras. Marah tu ada. Saya marah, tuan-tuan pernah marah. Bos kita pun marah. Mak kita pernah marah. Ayah kita pernah marah. Anak kita yang kecil tu pun pernah marah kalau kita buat benda yang dia tak suka. Kita gurau dia lebih sikit, kita kacau dia lebih sikit, dia marah. Walaupun dia ni budak-budak. Marah adalah satu sifat yang ada pada manusia yang waras. Habis itu bila Nabi kata jangan marah ni ada dua tafsiran ulama. Ada dua tafsiran. Yang pertama, bila Nabi kata, sebahagian daripada ulama kata, Nabi kata jangan marah, maksudnya jangan kamu lakukan perkara yang boleh membinasakan kamu dalam keadaan kamu marah. Maksud bila marah tu, marah. Tapi jangan buat satu benda yang tergopoh-gapah disebabkan kemarahan kamu. Seolah-olah macam Nabi nak kata, kawal diri kamu bila marah. Berdasarkan kepada hadis, laisa syadidu bisur'ah wa innama syadid may yamliku nafsahu 'indal ghadab. Maka yang bermaksud, bukanlah orang yang gagah itu ialah orang yang suka bertumbuk, suka bergaduh. Tetapi yang gagah yang sebenar, Nabi kata orang yang betul-betul gagah ialah orang yang boleh mengawal dirinya sewaktu dalam keadaan marah. Sewaktu dalam keadaan marah dia boleh kawal. Maksud Nabi SAW bila Nabi kata la taghdab, kita mesti faham dengan hadis yang lain. Iaitu hadis Nabi kata, kamu kena kawal diri kamu dalam keadaan marah. Okey, itu yang pertama, tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini juga disebut oleh Ibn Hajar, maksud Nabi SAW jangan marah itu ialah jangan dedahkan diri kamu dalam keadaan yang boleh menyebabkan kamu marah. Jadi dua-dua tafsiran ni bagi saya tak ada percanggahan pun. Kita larikan diri daripada tempat yang boleh membuatkan kita marah, dan apabila kita telah marah kita kena kawal. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW menganjurkan, ya, Nabi SAW menganjurkan kepada orang yang sedang marah untuk melakukan beberapa tindakan supaya marahnya hilang ataupun supaya marahnya reda. Antaranya, apabila salah seorang daripada kamu marah, hendaklah dia diam. Falyaskut, hendaklah dia diam. Jadi orang yang marah kena diam. Kawal diri. Kan? Kawal diri. Sebab apa? Sebab bila kita tengah marah, perkataan yang mungkin keluar daripada mulut kita ni perkataan yang tidak sewajarnya. Perkataan yang mungkin Allah Ta'ala boleh murka dengan kita. Kerana kita mungkin hilang kawalan terhadap lidah kita. Diam. Kalau marah, diam. Ada riwayat yang kata, apabila salah seorang daripada kamu marah, dalam keadaan dia berdiri, hendaklah duduk. Wa illa falyattaji'. Kalau tak hilang juga, maka hendaklah dia baring mengiring. Nabi SAW ajar kita sesuatu yang boleh menyebabkan kita boleh kawal marah kita. Maksudnya kalau kita tengah berdiri waktu marah tu, duduk. Kalau duduk pun tak hilang, baring, mengiring. Untuk apa ni? Nabi SAW nak bagi tahu pada kita, ubah posisi. Daripada tempat yang menyebabkan kita marah sungguh, kepada tempat yang kita kurang marah. Ada satu riwayat suruh ambil wudu.
Riwayat ni dhaif tapi tak ada masalah, boleh ambil dalam fadailul a'mal. Bila kita marah aja, dia ambil wudu. Kerana marah tu datang daripada syaitan dalam riwayat tu kata. Ha? Jadi bila marah aja, syaitan diperbuat daripada api, dicipta daripada api, bagi padamkan dengan air wudu. Padam dengan air. Okey? Menunjukkan kepada kita marah ni benda normal. Cuma kita kawallah marah tu. Nabi SAW pun marah. Kenapa Nabi marah? Tapi Nabi kawallah marah Nabi tu. Kenapa Nabi marah? Ulama berbeza pendapat. Ada yang kata Nabi marah ni sebab Nabi dah bagi tahu dah hukum unta yang hilang ni. Nabi dah bagi tahu dah hukum sebelum ni pada para sahabat, tapi dia ni tanya lagi benda yang Nabi dah bagi tahu dah. Patutnya tak payah tanya lagi dah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang kata sepatutnya bila Nabi SAW bagi tahu tentang hukum yang di awal tu, patutnya dia dah boleh relate dah. Tapi dia tak boleh relate lagi. Maka Nabi marah. Saya cenderung pada yang pertama tu. Kenapa? Kerana hukum nak kutip unta yang hilang. Kita nampak satu unta yang hilang, sesat. Hukum dia berbeza sikit dengan harta selain daripada unta yang kita jumpa. Dia beza sikit. Ini lebih setuju, kita kata saya lebih setuju dengan tafsiran pertama, maknanya Nabi marah tu sebab Nabi mungkin dah bagi tahu dah sebelum ni. Tak boleh nak kata sahabat ni tak boleh relate. Sebab awal-awal Nabi SAW kata harta yang kita jumpa boleh kutip. Tapi unta Nabi tak bagi kutip. Nabi tak bagi ambil. Kan? Maka kalau nak kata tafsiran kedua ni tepat, macam tak apa selari lah. Sebab yang awal tu Nabi kata boleh kutip. Patutnya yang ni pun boleh lah. Tapi bila ditanya ni Nabi marah pula. Patut Nabi kata, yang ni tak boleh lah. Yang ni tak boleh kutip. Sebab ini beza sikit dengan harta yang kita jumpa yang awal tadi, Nabi kutip. So dia ada beza sikit. Maka sebab tu saya kata mungkin Nabi SAW marah tu sebab Nabi dah bagi tahu dah hukum khusus untuk unta sebelum ini. Ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam agama ni ada benda yang boleh ditanya, dalam agama ni yang tak, Nabi tak suka kalau tanya. Nabi tak suka sahabat tanya benda tu. Para ulama cuba untuk kita panggil apa? Para ulama cuba untuk mendetailkan soalan-soalan yang tak digalakkan untuk kita tanya. Yang pertama, soalan berkenaan dengan bila kiamat. Nabi SAW banyak kali ditanya tentang soalan. Sehingga turun ayat Quran, yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kamu wahai Muhammad tentang bila kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahawasanya hari kiamat ini hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu bila dia akan berlaku secara spesifik. Ya. Orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu. Maka bila orang lain tak tahu, jangan tanyalah. Nabi SAW juga pernah ditanya oleh Jibril alaihi salam berkenaan dengan bila kiamat. Mata sya'ah. Apa jawapan Nabi? Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya dengannya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya orang yang bertanya kalau tak tahu, orang yang ditanya lagilah tak tahu. Nak bagi tahu kat kita, jangan tanya banyaklah benda-benda gaib ni. Sebab benda ni Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Ya. Kemudian soalan yang gaib lah. Kiamat gaib, benda-benda gaib yang berlebih-lebihan yang tidak didetailkan di dalam syarak, kita nak pergi tanya lebih-lebih. Kan? Kita nak pergi tanya lebih-lebih. Benda ni tak harus bagi seseorang untuk bertanya tentangnya. Kemudian soalan yang ada takalluf. Soalan takalluf ni soalan yang menyusahkan diri. Soalan yang menyusah. Macam Bani Israel lah. Bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk sembelih lembu, dia orang tanya lagi lembu macam mana, sifat dia apa, warna dia apa. Ini semua adalah perkara-perkara yang menyusah-nyusahkan diri. Ini pun tak disukai untuk ditanya. Okey? Kemudian bertanya soalan tentang perkara yang tidak ada faedah padanya. Tak ada faedah pergi tanya. Soalan ni kalau dapat jawab pun tak ada memberikan apa-apa faedah yang besar pun pada kehidupan kita. Contohnya macam orang tanya kan, Ustaz,
Iblis ni dia ada zuriat. Iblis ni bertelur ke beranak? Soalan macam ni, soalan yang tidak ada faedahnya untuk kita tahu. Lantaklah dia nak bertelur ke, dia nak beranak ke, kan? Kita tak perlu tahulah. Yang kita tahu dia ada zuriat seperti mana yang disebutkan di dalam dalil-dalil syarak, dan kita disuruh untuk berlindung kepada Allah daripada syaitan. Saya tak payah ambil tahu sangatlah benda-benda yang tidak ada faedah pada kita. Sama juga seperti mana orang ramai tanya kepada ustaz-ustaz, kadang-kadang soalan yang kadang-kadang dia pun tak jawab. Dia pun tak tahu nak jawab macam mana. Kan? Dia tak tahu jawab. Syurga kat mana ustaz? Kita pun tak tahu benda gaib. Allah Subhanahu Wa Taala kata syurga tu ada dan telah dicipta, maka kita terima. Di mana dia kita tak tahu. Di mana dia kita tak tahu. Ustaz, ada tak makhluk lain di atas muka bumi ni? Kita kata wallahu a'lam, mungkin ada, mungkin tak ada. Allah Taala tak bagi tahu kita. Lebih baik kita gali benda yang ada dalam Quran dan Sunnah untuk kita amalkan daripada kita berfikir-fikir, kita mencari-cari benda yang tidak ada faedah pada kita. Kalau benda tu ada faedah, tak apa kita kaji. Ini benda tak ada faedah. Kalau ada pun makhluk lain di tempat lain, nabi lain di tempat lain, di orang kata apa, galaksi lain, maka apa faedahnya pada kita? Kita tidak dipertanggungjawabkan untuk mengambil tahu tentang mereka. Kita hanya dipertanggungjawabkan dengan diri kita, dengan amalan kita, dengan persediaan kita. Kita bersedia. Ya? Baik. Kemudian, soalan yang tak digalakkan untuk bertanya ialah soalan istihza' lah. Seperti mana golongan Quraisy banyak bertanya Nabi SAW tentang soalan bermain-main. Bukan soalan untuk ambil manfaat, tapi soalan bermain-main. Ya? Maka soalan-soalan macam ni tak disukai lah. Soalan-soalan yang tidak ada faedah, soalan-soalan untuk mempermain-mainkan agama, soalan yang benda-benda gaib yang tidak ada terangkum amalan padanya, soalan-soalan yang menyusahkan, ini semua tidak disukai di dalam agama. Ya, baik. Kemudian Nabi bila marah tapi Nabi jawablah. Sebab itu Imam Bukhari bawakan hadis ni nak bagi tahu mengajar dalam keadaan marah boleh. Sebab Nabi marah ni. Nabi marah ni, sambil marah tu Nabi jawab jugalah soalan dia, menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi SAW sangat-sangat kesianlah pada umat dia. Walaupun Nabi marah, Nabi jawab. Nabi kata malaka walaha. Nabi kata, apa kaitan kamu dengan dia? Apa kaitan kamu dengan dia? Apa kaitan kamu dengan unta yang kamu jumpa tu? Nabi kata, tak payah ambil lah. Nabi kata, ma'aha siqa'uha wa hidha'uha. Yang mana kerana unta ni dia ada siqa'. Unta ni dia ada kantung air dia sendiri. Kita tahu kan, unta ni dia ada dia punya bonggol. Yang mana bonggol dia tu simpan air. Unta ni boleh minum sekali minum dengan banyak dan boleh simpan air lama. Jadi kalau katalah unta ni terhilang, tersesat daripada tuan sebenar dia, dia boleh tahan lagi air. Walaupun duduk padang pasir tu lama sikit, tak apa. Dia ada lagi kantung air dia. Wahidha'uha. Dia ada kasut dia sendiri sebab dia punya kaki pun tahan walaupun berada di tempat yang panas. Ya. Taridul ma'. Dia boleh datang, dia boleh cari air dia sendiri. Dia boleh cari air dia sendiri, dia boleh minum sendiri. Wa tar'ash syajar. Dan dia boleh makan rumput-rumput yang ada. Dia boleh makan pokok-pokok yang ada di tengah-tengah padang pasir tu. Fadharha. Biarkanlah unta tersebut hatta yalqaha rabbuha. Sehingga tuan dia jumpa balik. Sehingga tuan unta tu jumpa balik dia. Biarkan dia, kamu jangan kutip dia. Kerana tuan dia ni mungkin ada di sekitar yang dekat-dekat sini, dia mungkin tengah tidur di bawah pokok dan sebagainya. Jadi kalau kamu ambil, kamu telah menyebabkan tuan dia lagi susah nak jumpa dia. Biarkan dia. Sebab kalau kamu tinggalkan dia pun dia tak bahaya. Dia tak bahaya pun pada dia. Sebab dia besar, dia ada kasut dia sendiri, dia ada kaki yang elok untuk berjalan, dia ada air yang sesuai, yang cukup untuk dia, dia boleh makan tumbuh-tumbuhan yang ada di tengah-tengah padang pasir. Kalau datang serigala pun, dia boleh mempertahankan diri dia. Biarkan dia. Biarkan. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok kat sini, Nabi SAW tak bagi kutip ni kerana Nabi SAW memang nak menjaga harta manusia.
Sebab tu harta ni termasuk dalam maqasid syarak. Maqasid syarak ni benda yang dipelihara dalam syarak. Mesti kena pelihara. Bernilainya harta ni sehingga kan ya, harta ni dibenarkan untuk seseorang itu meninggalkan salat Jumaat kerana nak jaga harta takut hilang. Hamba yang diamanahkan oleh tuan dia untuk jaga harta, dia tak pergi sembahyang Jumaat sebab takut harta hilang. Dia tak wajib pergi sembahyang Jumaat. Kan? Begitu bernilainya harta ni. Tangan kita ni mencuri rubuk dinar. Rubuk dinar ni kira taklah mahal sangat, ratusan ringgit sajalah kalau kita nak nilai dengan sekarang ni. Potong tangan. Pada tangan ni bernilai tau. Tangan ni bernilai tau. Kalau orang lukakan kita, kena bayar diat, dan diat dia bukan murah. Tapi oleh kerana tangan tu tak menghormati harta dalam agama, maka tangan tu hanya sekadar rubuk dinar, 1/4 dinar sahaja dah boleh untuk dipotong kerana hudud. Menunjukkan Nabi SAW dalam bab ni sangat menjaga harta. Tapi oleh kerana unta yang tersesat ini tidak berbahaya, unta yang tersesat ini tidak mungkin akan binasa dalam tempoh yang singkat, Nabi kata biarkan, jangan kutip. Tapi hukuman ini ataupun apa ni kita panggil arahan Nabi SAW ini berubah pada zaman Osman. Osman dia tukar sikit. Bukan kerana Osman nak lawan arahan Nabi SAW. Tapi Osman ubah ni, masuk zaman Osman, orang tanya dia tentang dalatul ibil sama. Orang tanya dia tentang unta yang tersesat daripada tuan. Orang lain jumpa, boleh tak orang lain tu kutip untuk ambil, simpan, sambil buat pengumuman? Osman kata boleh kutip. Walaupun Nabi SAW tak bagi kutip, Osman kata boleh. Kenapa Osman kata boleh? Ini problem. Sebahagian orang kata, kalau dia tak faham, dia akan kata Osman melawan arahan Nabi SAW. Osman derhaka kepada Nabi SAW. Tetapi sebenarnya Osman bukan saja nak suruh kutip tu. Sebaliknya Osman faham arahan Nabi. Osman implement arahan Nabi SAW. Dia implement. Dia laksanakan arahan Nabi SAW. Buktinya apa tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian? Buktinya adalah kerana Osman di zaman dia, zaman telah berubah. Di zaman Osman, orang ni dah mula mencuri unta. Jadi kalau kita jumpa unta yang tak bertuan, dan kita tahu ada tuannya, dan tuan dia tak jumpa dia lagi, kita boleh ambil. Kalau kita nak ambil lah, bukanlah wajib ambil. Kita boleh ambil kalau kita nak ambil. Daripada hilang dicuri orang. Kerana zaman Osman ni dah mula ada orang-orang yang tak amanah. Di zaman Osman dah mula ada orang-orang yang khianat, pergi curi harta-harta orang lain, sedangkan itu bukan harta dia. Jadi apa yang Osman buat sebenarnya adalah implementasi. Apa yang Osman buat sebenarnya adalah pelaksanaan kepada arahan Nabi SAW. Cuma hukuman dia berbeza ataupun natijahnya berbeza. Maqasid ataupun objektif dia sama. Nabi SAW tak bagi kutip di zaman Nabi. Betul. Nabi tak bagi kutip di zaman Nabi. Apa alasannya? Alasannya kerana Nabi nak supaya unta tersebut dijumpai oleh tuannya. Nabi nak supaya harta manusia itu dikembalikan. Jadi zaman dulu, zaman Nabi orang tak mencuri. Zaman Nabi orang tak curi unta ni. Orang tahu ini adalah harta manusia, tak boleh diambil tanpa izin. Tapi bila masuk zaman Osman, manusia dah mula kurang amanahnya. Ada yang amanah tetapi ada juga yang khianat. Oleh kerana Nabi tak bagi kerana nak jaga hak manusia, sekarang dibenarkan untuk ambil kerana maqasid. Ini saya kata ni, memahami hadis berdasarkan maqasid ni sangat penting tuan-tuan. Memahami hadis berdasarkan kepada objektif syarak sangat-sangat penting. Ya, ini pernah disebut oleh Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Taymiyah dia pernah berikan fatwa, Nabi SAW memberikan fatwa yang berbeza. Contohnya Nabi kata, Nabi pada zaman Nabi, Nabi tak benarkan kawalan harga berlaku. Sehingga para sahabat datang kepada Nabi minta supaya Nabi SAW meletakkan had harga.
Nabi SAW kata apa? Innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga. Nabi tak nak letakkan harga. Ya. Nabi tak nak buat penetapan harga. Nabi tak nak melakukan kezaliman kepada pembeli dan penjual. Ya. Nabi SAW tak nak benarkan supaya Nabi tak nak melakukan kezaliman kepada penjual kerana kita kata Nabi tak nak supaya berlaku kezaliman kerana harga ni biasanya berlaku disebabkan oleh kerana penawaran dan permintaan. Dia berlaku secara natural, undang-undang ekonomi. Tetapi apabila masuk di zaman Uthman, bila masuk di zaman kemudian, bukan zaman Uthman, Uthman tadi yang cerita tadi lain. Bila masuk di zaman kemudian, kata Ibn Taymiyah, ada peniaga-peniaga yang dah mula menyorokkan barangan. Dah mula sorok barang untuk menaikkan harga. Ya. Jadi bila masuk zaman tu Ibn Taymiyah memfatwakan boleh untuk letakkan harga. Ibn Taymiyah kata boleh. Fatwa Ibn Taymiyah ni bercanggah dengan arahan Nabi yang jelas. Kita kata betul, arahan Nabi jelas, jangan letakkan harga. Tapi kenapa Nabi tak nak tetapkan harga? Kerana Nabi tak nak melakukan kezaliman kepada penjual dan pembeli. Zaman Ibn Taymiyah orang dah sorok barang. Maka mereka ni telah zalim kepada pembeli. Nabi tak nak melakukan kezaliman. Kalau kita biarkan tidak ada kawalan barang, maka akan berlaku kezaliman. Maka dia kata pada zaman ini untuk melaksanakan arahan Nabi SAW, kita terpaksa untuk mengawal harga barang. Kerana kita tak nak berlaku kezaliman kepada mana-mana orang. Jadi, memahami hadis berdasarkan maqasid syariat sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting supaya kita tidak memegang hanya kepada literal dalil yang akhirnya literal itu akan menyebabkan kita tak melaksanakan objektif syarak. Itu yang ditunjukkan oleh golongan-golongan salaf seperti Uthman, seperti Ali. Ali pun ada beberapa ijtihad dia, ya, beberapa hukum yang dia buat berbeza dengan zahir ataupun literal apa yang Nabi tunjukkan, tetapi ia dilakukan kerana nak mengimplementasikan ataupun nak melaksanakan maqasid ataupun tujuan ataupun objektif syarak. Kemudian Nabi kata biarkan dia, tinggalkan unta tu. Kalau zaman sekarang ni kita tahulah kita kena ambil fatwa Uthman ke kena ambil literal teks Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjumpa kuda ke apa, itu bergantung kepada ijtihad lah. Tapi saya rasa ya, kalau ikut tempat jugalah, kalau tempat tu memang orang suka tunggang kuda, mungkin dia kena ambil daripada diambil oleh orang yang tak amanah. Tapi kalau katalah tempat tu tempat orang tak pakai sangat kuda, biarkan saja sehingga tuan dia jumpa. Ya. Qala fadalatul ghanam, maka sahabat ni tanya lagi, bagaimana pula ya, dengan kambing yang dijumpai? Kambing yang tak tahu tuan dia siapa. Tiba-tiba dia jumpa kambing. Nabi SAW menjawab, laka au li akhika au li dhi'b. Kambing itu untuk kamu, kamu boleh ambil, kamu boleh kutip, au li akhika, ya, ataupun untuk saudara kamu, biarkan dia, kamu boleh ambil, kemudian kamu buat seperti mana yang Nabi bagi tahu, buat pengumuman setahun, au li akhika, ataupun untuk sahabat kamu, biarkan saja, jangan ambil, untuk saudara kamu yang memiliki kambing tersebut, au li dhi'b, ataupun untuk serigala. Maksudnya nak, kalau kawan kamu jumpa dia boleh ambil. Kalau kawan kamu tak jumpa, kambing kan dia lemah. Jadi mungkin serigala akan baham. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita boleh ambil beberapa faedah penting daripada hadis ni. Yang pertama sekali yang saya sebut tadi, iaitu harta ni sangat bernilai dalam agama. Jadi sebab itu Nabi SAW membenarkan seseorang yang amanah untuk mengambil harta yang dijumpa di tempat awam dan tak tahu siapa punya. Kalau kita jumpa harta dan kita tahu siapa punya, wajib ambil dan serahkan. Wajib serahkan kepada pemilik asalnya. Kita bertanggungjawab. Tapi kalau kita jumpa harta, tak tahu siapa tuan dia, jumpa di tempat yang umum, tak tahu siapa tuan dia, adakah boleh ambil ataupun tak boleh ambil? Ulama berbeza pendapat. Ada sebahagian ulama kata
ambil, dan bila ambil wajib untuk laksanakan pengumuman. Pengumuman buat di mana? Pengumuman kata para ulama buat di tempat-tempat yang umum. Kalau macam sekarang ni, letaklah di pintu masjid ke, letak di Facebook. Sebab sekarang ni orang ada Facebook, letak di Instagram, letak di Twitter dan sebagainya untuk bagi tahu kita jumpa. Ya. Ada sebagian ulama kata tak digalakkan untuk ambil, takut-takut kita tak amanah. Ini khilaf di kalangan para ulama, tapi zahir hadis ni Nabi SAW benarkan untuk ambil. Benarkan. Kalau kita tak ambil macam mana? Kalau kita tak ambil tak apalah, orang lain pula akan ambil, orang lain pula akan bertanggungjawab. Itu yang pertama. Cuma kalau kita jumpa tu barang yang cepat rosak, macam mana Ustaz? Kita jumpa barang yang cepat rosak, kalau kita tak sampai setahun rosak. Jumpa roti, jumpa biskut, umpamanya tak sampai setahun dia rosak. Kan? Maka ulama memberikan, kita panggil apa? Memberikan dua pilihan lah. Kalau kita jumpa barang yang cepat rosak, tiga pilihan. Sama ada kita biarkan dia supaya orang lain yang ambil, ataupun kita ambil dan kita sedekahkan pada mana-mana orang yang memerlukan dan kita niatkan pahalanya kepada pemilik asal, ataupun kita ambil dan kita niatkan kalau tuan dia datang, kita ambil dan kita makan, kalau tuan dia datang, kita akan bayar nilai. Tapi afdalnya kita sedekahkan dan niatkan kepada pemiliknya. Itu yang afdal lah. Baik, itu kalau barang yang cepat rosak. Sama juga kalau barang yang tahan tapi barang tu dia terlalu kecil ataupun terlalu murah. 50 sen jumpa. Yang mana kita tahu orang dia, tuan dia tak cari kot 50 sen ni. Maka para ulama menyebutkan boleh ambil terus. Boleh ambil terus. Kalau nak ambil lah, kalau tak nak ambil pun tak apa. Baik. Jadi kalau ambil terus boleh memiliki terus ataupun sedekahkan. Afdalnya sedekahkan. Itu afdal. Kerana itu harta manusia dan niatkan pahalanya kepada pemiliknya kalau dia Muslim lah. Kalau dia Muslim. Baik. Ataupun kalau dia tak Muslim pun, moga Allah memberikan kebaikan dia dalam dunia ni. Kerana dia tak layak untuk mendapat rahmat di akhirat. Baik. Kemudian, kena buat pengumuman setahun lah. Kena buat. Kita kena tahu dulu dia punya sifat, dia punya ciri-ciri kena tahu. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam dalil ni. Bila kita nak memiliki, katalah kita jumpa satu barang yang mahal, kita ambil, kita buat pengumuman dalam masa setahun. Selepas setahun tak ada orang datang. Sebelum kita nak ambil, sebelum kita nak pakai, sebelum kita nak makan, sebelum kita nak ambil manfaat daripada dia, kena kenali dulu ciri-ciri dan sifat dia. Dan waktu kita buat pengumuman dalam masa setahun tu, kita jangan sebutkan ciri-ciri yang terlalu obvious. Supaya bila orang datang kat kita, dia boleh teka ciri-ciri tu. Faham tak? Untuk kita test betul tak dia ni pemilik asal. Contoh macam kita kata bagi tahu umumnya. Saya ada jumpa duit di kawasan sekian-sekian. Sesiapa yang kehilangan duit, boleh datang berjumpa saya. So bila dia datang, kita tanyalah lokasi mana. Hilang kat mana? Pukul berapa? Hari apa? Contohnya. Kemudian, kita tanya dia, berapa jumlah yang kau hilang? Kalau dia boleh jawab sama, dan kita bagi. Kalau dia boleh jawab sama, dan kita bagi. Kalau tak ada juga orang datang dalam masa setahun, kita boleh memilikinya. Sebelum memilikinya, kena ingat ciri-ciri dan sifat-sifat. Sebab bila kita dah pakai, tiba-tiba tuan dia datang. Tuan dia datang, dia kata, awak ada buat pengumuman dulu kan? Itu saya punya tu. Saya terlambat ni sebab saya sakit. Saya terlambat ni sebab saya ada kat overseas. Saya terlambat ni sebab PKP. Saya tak boleh nak jumpa awak. Contohnya, maka kita kena bagi kat dia balik. Kalau barang tu dah tak ada, kita dah makan, kita kena ganti nilaiannya. Nak bagi tahu kat kita apa ni tuan-tuan? Nak bagi tahu kat kita ni, harta dalam Islam ni adalah sesuatu benda yang sangat-sangat dipelihara. Harta dalam Islam ni benda yang sangat-sangat dijaga rapi oleh agama. Jadi sebab itu ada hukum hudud yang khusus untuk pencuri, sebab itu diharamkan rasuah, sebab itu diharamkan salah guna kuasa. Semua ini melibatkan duit. Semua ini melibatkan harta. Kalau harta individu itu dijaga, apatah lagi harta negara, apatah lagi harta rakyat. Maka sebab itu orang Islam sepatutnya dalam bab harta ini sangat-sangat amanah. Perlu amanah. Sama jugalah. Harta individu lebih dahsyat lagi harta awam, lebih dahsyat lagi harta orang ramai. Jadi sebab itu, sebagai orang Islam sepatutnya kita ada sifat amanah.
Dan tidak wajiblah untuk kita ambil. Kalau kita jumpa, kita tak nak ambil. Takut-takut kita tak mampu untuk melaksanakannya, maka kita boleh tinggalkan, orang lain boleh ambil. Ya, ada beza di kalangan ulama. Setahun tu boleh kena buat orang tu terus ambil, terus umumkan selama setahun ke, ataupun boleh langkah-langkah. Ini berbeza pandangan dalam kalangan ulama. Insya-Allah bila sampai bab tu nanti kita akan bincang. Kemudian tuan-tuan, di antara faedah yang kita boleh ambil lagi dalam hadis ni, sifat keinsanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni insan. Nabi ni ada sifat marah dia, ada sifat suka dia, ada sakit dia bila waktu datang sakit, perlu makan, perlu minum. Nak bagi tahu kat kita, Nabi ni still manusia. Innama ana bashar. Sesungguhnya aku adalah manusia. Nabi kita adalah manusia. Nabi mempunyai ciri-ciri keinsanan yang kita boleh ikut. Nabi SAW dalam hadis ni mengawal marah baginda, tetap mengajar sahabat dengan hukum yang baik, tetap mengajar sahabat dengan hukum yang bagus walaupun Nabi berada dalam keadaan marah. Nabi SAW tak ada maki, Nabi SAW tak ada hina, tak ada. Nabi marah, tapi Nabi still ajar benda yang sahabat tu perlukan. Jadi nak bagi tahu kat kita, marah adalah benda yang sangat-sangat normal, tetapi apa yang perlu dilakukan oleh seorang Muslim bila berada dalam keadaan marah, kawal diri, cakap benda yang baik. Kalau tak mampu cakap benda yang baik, diam. Tak mampu cakap benda yang baik, diam. Jangan cakap benda yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berada dalam keadaan marah. Jadi itulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan pada petang ini. Insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat untuk kehidupan kita bersama. Insya-Allah kita akan sambung hadis yang berikutnya dalam kuliah yang akan datang. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih kepada Bakit yang telah menganjurkan kuliah agama pada tengah hari ini, pada petang ini. Insya-Allah jika ada kesempatan dan umur kita bertemu lagi. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama saya pada tengah hari ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.